أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن هدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نوينا التعليم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد, saya mulakan Imam serta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Haji Yasin Bung Sedia, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan taufik, inayah serta izin yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dapat bertemu pada pagi 29 Ramadan. Kita berada pada waktu-waktu yang terakhir. Waktu-waktu yang terakhir ni waktu-waktu kecederaan. Kalau kita main bola ketinggalan gol di belakang pihak lawan, kita akan pulun sehabis fikir. Paling-paling kurang kita nak bagi seri. Paling-paling kurang lah tu. Tapi di dalam kita mengejar fadilah, kelebihan bulan Ramadan, kita tak mau yang paling kurang dulu, tapi kita nak yang paling lebih. Jadi pada pagi ini kita nak bermuhasabah, kita nak melihat semula apakah manfaat daripada Ramadan. Sebaik saja kita melangkah keluar daripada bulan Ramadan, kita bukan sekadar keluar dalam keadaan tangan kosong, tetapi kita keluar menjadi orang yang baru. Kita keluar daripada bulan Ramadan, kita melangkah keluar dari bulan Ramadan, dan kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulakan pagi ini dengan menyebutkan satu hadis sebagai peringatan kepada diri saya serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam satu hari sedang menaiki tangga mimbar. Hadis ni kita selalu dengar hadis tersebut. Dan ada 3 perkara utama atau 3 perkara penting yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis tersebut. Bila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dia naik tangga mimbar, kemudian langkahan yang pertama pada tangga yang pertama tersebut Nabi sebut amin. Kemudian langkahan yang kedua di tangga yang kedua Nabi sebut amin. Langkahan yang ketiga di tangga yang ketiga Nabi sebut amin. Baik. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali naik ke tangga mimbar akan sebut amin. Adakah ini satu sunnah yang baru yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar kepada kita? Di sahabat-sahabat ni dia tak boleh tengok benda yang Nabi buat. Dia bukan tak boleh tengok benda yang Nabi buat, dia terus kata nak hukum benda tu tak boleh. Tapi dia tak boleh tengok sebab dia langsung nak buat. Itu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau orang tanya cara ibadah kita, orang tanya kita solat kita lagu mana, orang tanya zikir kita lagu mana, kita pasal nak abang orang. Kita pasal nak abang. Kita tak pasal yang kita ni paling banyak amal, paling banyak amal dengan apa, rajin main masjidnya, dengan rajin dengar kuliah. Kita tak pasal macam kita ni soleh, tak pasal nak kongsi dengan orang. Tapi Nabi SAW tak mau kongsi dengan sahabat-sahabat.
Nabi tak mau kongsi dengan sahabat-sahabat sebab apa? Sebab Nabi tahu sahabat-sahabat ni dia bukan tanya. Sahabat-sahabat ni dia bukan sekadar bertanya, tapi sahabat-sahabat ni bila dia tanya dia nak buat. Bila ditanya kepada Rasulullah SAW bagaimana cara solat Nabi, bagaimana cara puasa Nabi, apa yang Nabi bagi respon kepada mereka, muka Nabi merah. Sahabat-sahabat tahu kalau muka Nabi merah ni maksudnya Nabi tengah marah. Nabi marah, Nabi tak bawa pulang kataan-kataan yang bukan. Tapi Nabi marah dalam keadaan Nabi menunjukkan ataupun riak muka wajah Nabi SAW itu yang disebutkan sebagai mempunyai wajah yang putih, lebih putih daripada orang lain. Maksudnya putih yang segak, bukan putih yang kita kata sopak, bukan. Ini putih yang segak. Sampaikan wajah putih Nabi yang segak tu dia tukar jadi warna merah. Sebab Nabi tengah tahan marah. Jadi sahabat-sahabat bila tengok Nabi tengah marah, tak berani tanya. Sebab Nabi kata, bukan aku tak mau beritahu dekat kamu apa yang aku buat, tapi aku bimbang kalau aku beritahu kamu tak mampu untuk buat. Siapa yang dapat solat macam Nabi SAW solat? Nabi SAW solat, kita pagi tadi tak apalah, kita boleh buat. Kita boleh buat juga lah 8 rakaat. Tak, tahajud 2 rakaat, tasbih 4 rakaat, taubat 2 rakaat. Tapi 8 rakaat kita itu tak boleh nak menyamai dengan 2 rakaatnya Nabi SAW. Jangan kata Nabi SAW, kita tak mampu untuk menyamai seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Uthman bin Affan. Kita pagi tadi tu Imam sebutlah tahajud mungkin kita baca banyak sikit, kalau tak larat kita boleh sembahyang dulu. Sayyidina Uthman bin Affan kalau dia solat 2 rakaat, dia tak 2 rakaat je. Dia baca tak panjang. Rakaat yang pertama dia baca bermula daripada Alif Lam Mim surah Al-Baqarah, dia habis minal jinnati wan nas, baru dia rukuk. Tak banyak, 114 surah kan, 6,236 ayat, 1 rakaat. Naik rakaat kedua pun tak banyak, dia ulang benda yang sama. Lepas Fatihah daripada Alif Lam Mim sampai minal jinnati wan nas, baru dia rukuk. Benda ni siapa cerita? Benda ni Imam Nawawi ada cerita dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Siapa lagi yang cerita? Syekh Abdul Fattah Abu Qudah di dalam Qimatuz Zaman 'inda al-Ulama pun ada cerita bagaimana mereka ini diberikan keberkatan masa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu Sayyidina Uthman. Jangan kata Sayyidina Uthman, sahabat-sahabat yang lain pun kita tak boleh nak ikut. Orang-orang soleh yang terdahulu daripada kita pun kita tak boleh nak ikut. Tak payah ambil contoh jauh-jauh, tuan-tuan. Saya teringat guru kepada guru-guru kami di Mesir. Guru kepada masyayikh kami di Mesir, Fadilatul Syekh Dr. Yusri Rushdi Jabar Al-Hasani Al-Husaini hafizahullah taala. Syekh Yusri ni minta tak cerita lagi pasal hadis ni, tak cerita pasal hadis lagi, tak cerita pasal ibadat Nabi, dia kelencong di balik. Syekh Yusri Rushdi Jabar Al-Hasani Al-Husaini siapa dia? Syekh Yusri ni adalah seorang pakar bedah. Syekh Yusri dia seorang pakar bedah. Dia degree pertama dia adalah dalam bidang kedoktoran. Kemudian dia sambung degree yang kedua dalam syariah Islamiah. Masa dia buat degree yang kedua tu dia mula menghafal Quran. Syekh Yusri ni lepas dia dapat degree yang kedua, dia pun jadi imam dekat masjid dekat tempat dia di Jabal Muqattam. Nama masjid tu Masjid Al-Ashraf. Syekh Yusri ni masa saya duduk kat Mesir dulu, dia kerja dekat hospital daripada pagi sampai malam. Ketua Jabatan Pembedahan. Memang pakar bedah. Habis dia kerja dekat hospital, dia pun langsung main ke Masjid Azhar dengan pakai kot, dengan pakai tie semua. Dia duduk atas kursi, dia pun buka kitab Sahih Bukhari, mengajar kitab Sahih Bukhari. Habis mengajar, dia pun balik. Esok pagi dia mula balik jadi imam dia dekat tempat dia, dekat masjid dia. Habis jadi imam pun main hospital. Macam itulah rutin dia setiap hari. Tapi lagi dahsyat bila rutin dia dalam bulan Ramadan. Ni nak cerita pasal ibadat dia dalam bulan Ramadan. Rutin dia lagi dahsyat dalam bulan Ramadan. Kita rasa muda gagah ni tak boleh ligan langsung. Satu malam 3 juzuk dia baca. Solat tarawih 20 rakaat, satu malam 3 juzuk. Kita solat tarawih 20 rakaat, berapa juzuk? Tu pun tuan-tuan dan puan, walaupun kita baca satu muka tu bahagi 4, tu pun rasa imam ni baca panjang. Kita rasa imam baca panjang. Tapi Syekh Yusri satu rakaat, satu malam 20 rakaat, 3 juzuk, 10 hari sekali khatam. Khatam dalam solat, bukan khatam di luar solat. Khatam dalam solat.
Tambah lagi dalam 10 Ramadan yang terakhir, dia punya tarawih habis dekat-dekat setengah jam sebelum masuknya waktu sahur, ataupun 10 jam, setengah jam atau 1 jam sebelum waktu sahur. Untuk dia waktu sahur tu pula, lepas sahur dia akan menganyak kitab pula. Sebentar nak tunggu subuh. Lepas subuh menganyak kitab lagi. Habis menganyak kitab, pergi hospital pula. Masa bila lena Allah Alam. Tapi Syekh Yusri kata apa? Yang rehat tu sebenarnya bukan tang lena. Yang rehat tu sebenarnya bukan tang lena. Tapi yang rehat tu bila Allah Ta'ala bagi satu kenikmatan kepada kamu untuk kamu buat, dan kamu berasa rehat dengan benda tu, itu dah kamu dapat rehat. Jadi Syekh Yusri ni dia rehat dalam ibadat dia. Dalam ibadat dia. Tu Syekh Yusri. Siapa Syekh Yusri ni? Anak keturunan Nabi SAW. Dari jalur Sayyidina Hasan pun tak ada, dari jalur Sayyidina Husin pun ada. Dia bertemu dulu. Di sebelah ayah dia bertemu dengan jalur Sayyidina Hasan, dan sebelah mak dia bertemu dengan jalur Sayyidina Husin. Itu Syekh Yusri. Jadi itu contoh yang memang ada lah ni. Contoh yang memang ada lah ni. Dan contoh lah, contoh sahabat-sahabat yang lain lagi tak teringat kita. Bahkan cerita Nabi SAW, bila Nabi SAW solat sampai bengkak-bengkak kaki. Nabi SAW solat sampai bengkak kaki. Bila ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa lah Rasulullah buat macam ni? Sedangkan Rasulullah ni dah diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Maka kata Nabi SAW, salahkah kalau aku nak jadi orang yang bersyukur? Salahkah kalau aku nak jadi seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Afala an akuna 'abdan syakura, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerjemahkan rasa syukurnya itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berbalik kepada sahabat-sahabat bertanya kepada cara ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi tahu sebab bimbang sahabat-sahabat ni tak boleh nak buat. Diceritakan, kalau kita nak tengok macam mana sikap sahabat ni, kita tengok macam mana benda yang disebutkan oleh cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sayyidina Hasan ibn Ali wa Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina Hasan tanya kepada Allah SWT, kepada ponakan tiri dia. Nabi SAW ada anak tiri. Nabi SAW ada anak tiri. Kita dah ingat Nabi SAW ada 7 orang anak, 3 lelaki, 4 perempuan. Anak-anak kita ngaji pasti ngapal tu. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Jadi Nabi SAW juga ada anak tiri daripada anak Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Siapa anak tiri Nabi SAW? Namanya Sayyidina Hindun bin Abi Halah. Sayyidina Hindun bin Abi Halah. Macam mana nak jumpa nama Sayyidina Hindun bin Abi Halah ni? Kalau kita buka kitab Syama'ilul Muhammadiyah, cerita pasal sifat-sifat Nabi SAW, dalam tu ulama sebut memadai dengan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Hindun bin Abi Halah, kita akan kenal Nabi SAW. Sebab hadisnya banyak. Hadis yang dibaca, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hindun bin Abi Halah ini sangat panjang. Dan para ulama ataupun Imam Tirmizi membahagikan hadis tersebut mengikut bab-bab yang tertentu. Sayyidina Hasan dia jumpa dengan pakcik dia. Dia kata, wahai pakcik, tolong cerita Ustaz kepada kami bagaimana sifatnya Nabi SAW. Bukan apa sebab kami nak tiru. Ini Sayyidina Hasan sebut, tolong cerita Ustaz macam mana keadaan Nabi SAW, sebab kami nak ikut cara Nabi SAW. Itu sahabat-sahabat. Tambah-tambah pula Sayyidina Hasan adalah cucu Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat ni bila dia tanya sebab dia nak ikut Nabi SAW. Pernah ada satu hari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam, bila melalui satu jalan, apa yang dibuat, dia akan duduk dekat tempat tu, padahal tak ada pokok pun. Jadi bila sahabat lain tanya kepada Sayyidina Ali, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu lalu dekat jalan tersebut, kamu duduk? Padahal bukan ada pokok pun. Dia kata, sebab aku pernah bermusafir dengan Nabi SAW. Nabi SAW lalu jalan ni, waktu tu ada pokok kat sini, dan Nabi tunduk. Maka aku nak ikut daripada apa Nabi buat, aku pun duduk dekat sini. Sayyidina Ali bin Abi Talib apabila naik ke atas kenderaan beliau akan membaca doa naik kenderaan, kemudian beliau akan bertakbir 3 kali, kemudian beliau akan tersenyum. Beliau akan tersenyum. Bila ditanya kenapa dia buat macam tu, sebab dia kata Nabi SAW buat macam tu. Baca doa naik kenderaan, takbir 3 kali, dan Nabi akan senyum. Boleh lah, jadi kalau kita naik kereta, naik motor,
Baca doa naik kenderaan, takbir 3 kali, kemudian senyum. Nampak dengan orang, orang tanya, senyum buat apa? Tambah pula senyum tadi depan tu kubur. Kata tak lama dapat doang ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW bila naik ke tangga mimbar, balik kepada hadis tadi. Nabi jawab, kita patah balik. Nabi sebut amin, amin, amin. Kemudian sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami mendengar Tuhan menyebut amin sebanyak 3 kali ketika menaiki mimbar. Ceritakan kepada kami apa yang berlaku. Maka Nabi SAW menyebutkan bahawa aku didatangi oleh Sayyidina Jibril AS. Sayyidina Jibril datang kepada Nabi SAW ketika mana Nabi SAW sedang menaiki tangga mimbar. Kemudian Jibril menyebutkan 3 perkara dan aku mengaminkan ketiga-tiga perkara tersebut. Sayyidina Jibril adalah makhluk yang tak pernah buat dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang mustajab doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaminkan doa Sayyidina Jibril tadi adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang bila Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, pasti Allah taala akan bagi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kata Allah taala. Pasti kami akan bagi apa yang kamu ridai wahai Rasulullah Muhammad. Jadi apa yang disebutkan oleh Sayyidina Jibril? Yang pertamanya Sayyidina Jibril sebut, jauhlah seseorang itu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau dia diperdengarkan nama kamu dan dia tidak berselawat ke atas kamu. Bila disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak disambut dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Jibril kata, jauhlah orang ini daripada rahmat Allah taala. Dalam riwayat yang lain mengatakan bahawa akan dicampakkan ke dalam neraka Allah taala, wal'iyadu billah. Maka Nabi sebut amin. Yang kedua, Sayyidina Jibril sebut, jauhlah seseorang itu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau dia masih lagi mempunyai kedua ibu bapa dan tak menjadikan dia sebagai ahli syurga. Maka Nabi sebut amin. Dan yang ketiga, Sayyidina Jibril sebut, jauhlah seseorang itu daripada rahmat Allah taala. Dia masuk ke dalam bulan Ramadan, lalu dia pun keluar dari bulan Ramadan dan dia mati selepas itu, dan dia tidak mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut amin. Orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, dia dah dapat nikmat di dalam bulan Ramadan, dah lalui bulan Ramadan ini, dan dia keluar dari bulan Ramadan dan dia ditakdirkan mati oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bertemu dengan Ramadan yang berikutnya, dia tak diampunkan dosa oleh Allah taala. Kata Jibril, orang ini rugi dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut amin. Sebab apa? Ramadan ke Ramadan itu adalah tempoh pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam hadis. Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan itu adalah tempoh pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita sebaik sahaja, sama-sama ada kita masih lagi berada di dalam bulan Ramadan, dan sebaik saja kita melangkah keluar daripada bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang datang kepada kita ini bukan sebagai satu adat, bukan sebagai satu adat. Ramai orang dia nampak bulan Ramadan sama macam bulan-bulan yang lain, sama macam bulan Muharram, sama macam bulan Safar. Yang dia nampak bezanya sebab lepas bulan Ramadan ni dia main Syawal. Dia nampak beza dia tu. Sebab apa? Sebab dia nampak tang raya. Dia kata bila main tang Ramadan mesti main raya, mesti main tang raya. Ramadan tak ada nak habis dah, bergaduh lah raya hari Senin ke hari Selasa. Tu kita tuan-tuan. Sebaliknya kalau ahli Yaman, kalau ulama-ulama di Yaman, tak ada nak cerita pasal raya ni. Sebab apa? Menangis dulu. Sebab Ramadan nak meninggalkan mereka. Ramadan nak meninggalkan mereka. Mereka akan menangis. Menangis bukan menangis biasa-biasa, menangis sungguh-sungguh. Sebab apa? Tak tahu akan datang ni bertemu ataupun tidak dengan Ramadan. Sama ada bertemu ataupun tidak, itu semua atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Ramadan ini bukan satu adat kepada kita semua, tetapi sebaliknya kita perlu memandang Ramadan ini sebagai satu ibadah. Tak ada usah hari ni dah 29 Ramadan, silat-silat esok dah raya. Tak ada nak pandang bagi ibadat. Bukan tak ada. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut innamal a'mal bukan biniat. Memang ada hadis innamal a'malu binniyat, ada juga hadis lain innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan itu tergantung pada pengakhiran sesuatu perkara. Kalau baik pengakhirannya, maka baiklah natijah yang dia akan dapat. Walaupun kita memulakan Ramadan ini dalam keadaan syarrul bidayah, kita memulakan Ramadan ini dalam permulaan yang buruk. Maksudnya kita tak bersungguh-sungguh pun dengan bulan Ramadan yang mai kat kita ni. Daripada awal Ramadan sampailah kemarin 28 Ramadan ni,
Sampai kemarin 28 Ramadan kita buat macam tak ada apa. Orang main tarawih, kita pun main tarawih. Orang main qiyamul lail, kita pun main qiyamul lail. Orang bersahur, kita pun sahur. Orang buka puasa, kita pun buka puasa. Kita tak pandang semua itu sebagai satu nilai yang ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah-tambah pula orang perempuan. Bukan orang perempuan tak pandang sebagai nilai yang ibadah. Tambah-tambah pula orang perempuan, kalau dia tengah-tengah puasa tiba-tiba keluar darah, dia langsung kata, tinggal lagi 2 minit nak buka puasa. Tinggal lagi 2 minit nak buka puasa. Dia pun kata, asal rugi puasa ni. Sebab apa? Batal langsung. Hak dia puasa tadi tu, hak berapa jam tadi tu, batal langsung. Tapi ingat, sebenarnya dalam setiap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala tu, Allah Taala bagi pahala kepada kita. Orang perempuan walaupun dia tak boleh puasa, Allah Taala bagi pahala kan. Sebab apa? Sebab dia tak berpuasa kerana halangan dia tak buat, kerana halangan yang menyebabkan dia tak boleh puasa tu adalah disebabkan suruhan Allah Taala. Dia mematuhi suruhan Allah Taala tu, dia dapat pahala. Lepas tu jangan duk puasa macam rimah. Tiba-tiba bila mai keluar darah, duk puasa tak boleh nak puasa, duk fikir nak kena qada nanti ni. Duk fikir nak kena qada ni. Tak fikir hal lain ni. Hal lain ni kita patuh perintah Allah Taala. Allah Taala tak bagi kita puasa, time tu kita dapat pahala. Time kita tak boleh nak puasa tu, kita dapat pahala. Allah Taala bagi pahala langsung kat kita. Tapi orang lelaki jangan. Orang lelaki dia tak ada excuse. Orang lelaki tak ada excuse, melainkan kalau dia keluar musafir ataupun dia sakit. Tu yang excuse orang lelaki. Keluar musafir pun bukan keluar pukul 7 tadi nak kata nak pergi KL lah, katakan nak pergi KL. Pukul 7 keluar nak pergi KL. Langsung dia kata, saya musafir, boleh buka puasa. Tak boleh dah tu. Sebab nak buka puasa ketika musafir, dia kena keluar sebelum subuh. Musafir kalau nak buka puasa, dia kena keluar sebelum subuh. Keluar lepas subuh tak boleh. Dia bukan boleh senang-senang lah tu. Dia macam sembahyang Jumaat juga. Sembahyang Jumaat nak terangkat kefarduan untuk solat Jumaat bagi orang musafir, dia kena keluar sebelum subuh hari Jumaat. Jadi itu adalah pemahaman fiqh yang perlu untuk kita fahami. Baik. Jadi setiap daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada manfaatnya kepada diri kita, ada pahala yang Allah Taala akan sediakan kepada kita. Jangan kita rasa benda tu susah untuk kita lalui ataupun untuk kita tempuhi. Dalam baki beberapa jam yang tinggal, sama ada baki yang kita tinggal ini, kalau lah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dia teropong anak bulan nampak petang ni. Bila nampak anak bulan, langsung malam ni kita takbir raya. Jadi takbir raya sekali kita cerita pasal takbir raya. Kita cerita pasal takbir raya sikit lagi. Bila takbir raya, kita pun esok tak boleh nak puasa. Maksudnya kita cuma ada lebih kurang dalam berapa jam? Lebih kurang dalam 10 jam lagi tu tak? Ada lebih kurang 10 jam je lagi untuk kita lalui Ramadan. Itu pun kalau nampak anak bulan hari ni. Kalau tak nampak anak bulan, maksudnya kita raya hari Selasa. Maksudnya kita masih ada lagi dalam baki dalam bulan Ramadan. Baki yang masih tersedia kepada kita ni, jangan kita sia-siakan untuk memandang Ramadan ini sebagai satu gedung pahala ibadah yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Jangan kita memandang bahawa setiap perbuatan kita dalam bulan Ramadan ini sia-sia di sisi Allah Ta'ala. Sebab kita sebut Ramadan ini bukan satu adat, tetapi Ramadan ini adalah satu ibadah. Baik kita diam. Kalau kita diam di dalam bulan puasa, niatkan kerana kita nak mengelakkan daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man lam yada' qaula az-zur wa 'amila bih. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor dan beramal dengan perbuatan yang kotor, falaisa lillahi hajah. Allah Taala tak berhajat kepada perbuatan dia meninggalkan makan dan minumnya. Kalau kita tengah marah, kita sabar. Kita niatkan supaya sabar kita itu kerana nak ambil pahala Ramadan. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau orang ajak kamu bocor, orang ajak kamu gaduh, sebut inni saim, aku berpuasa. Sebab nak bagi tahu kata jangan sabar. Jadikan setiap daripada sesuatu yang senang kita lalui saat ini akan datang sampailah habis sahaja di penghujung Ramadan nanti adalah nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tampung balik ni hak 28 hari yang sebelum ni, yang ada taksir, yang ada kekurangan. Takkan tak ada kurang langsung, memang akan ada. Sebab kita ni manusia yang sentiasa buat dosa. Walaupun kita ni Allah Taala dah ikat syaitan dalam bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Bila datang sahaja bulan Ramadan, akan dibukakan semua pintu syurga, akan ditutup semua pintu neraka,
akan dibelenggu semua syaitan-syaitan. Walaupun syaitan ini dah dibelenggu, tapi sebab apa ramai lagi orang masih lagi melakukan perbuatan-perbuatan mungkar? Sebab kita ni manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap daripada anak Adam itu adalah orang yang melakukan kesilapan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan itu adalah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma perkara tersebut berlaku dalam bulan Ramadan, sebab tidak ada pengecualian pun bagi seseorang untuk tidak melakukan dosa di dalam bulan Ramadan. Walaupun seseorang itu masuk dalam bulan Ramadan, syaitan semua dibelenggu, tetapi dia masih lagi diberikan ataupun masih ada ruang untuk dia melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ada taksir, ada kekurangan di dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan baki-baki daripada waktu yang ada di dalam bulan Ramadan ini sebagai waktu yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bila kita persembahkan yang baki waktu yang terbaik ini dalam tempoh 10 jam ataupun lebih daripada 24 jam yang kita akan ada nanti, kalau kita persembahkan yang terbaik ini kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Taala tak pandang pun hak yang kurang-kurang kita dalam 28 hari sebelum ini, dan Allah Taala hanya pandang kepada baki-baki yang ada. Dan kita mendapat daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada apa yang diakhirkan dia, ataupun pada pengakhiran sesuatu perkara tersebut. Sebab apa kita harap bila kita keluar dari bulan Ramadan, setiap daripada sesuatu perkara yang Allah Taala bagi ada tanda-tanda. Orang yang pergi buat haji, orang yang pergi buat haji ada tanda-tanda haji mabrur. Orang yang berpuasa ada tanda-tanda di mana puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada amal ibadah kita ni ada tanda-tanda yang Allah Taala bagi dekat kita. Tanda-tanda seseorang yang itu diberikan rahmat, diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Apabila dia melangkah keluar daripada bulan Ramadan, dia tak ulang dah silap-silap dia yang lama, ataupun paling-paling tidak pun dia benci untuk ulang balik. Kalau dia terjerumus ke dalam perkara dia yang lama ataupun silap dia yang lama, maka dia akan cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda-tanda di mana seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara tanda yang lain seseorang itu diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala bila dia selesai buat satu ibadah, dia lagi nak buat lagi hal lain. Dia selesai buat satu ibadah, dia berasa nak buat lagi ibadat yang lain. Dia tak berasa letih. Dia tak berasa letih dalam lakukan ibadah. Sebab apa? Ambil daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini, selesai daripada satu pekerjaan, mereka akan mulakan dengan pekerjaan yang baru. Selesai daripada ibadah, satu-satu ibadah, mereka akan mulakan dengan ibadah yang baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak langkah keluar daripada bulan Ramadan ni dalam keadaan kita menjadi orang yang baru. Kalau sebelum ni kita jenis omah, jenis duk marah-marah apa semua kan, kita keluar dalam bulan Ramadan, orang kenal kita sebagai orang yang sabar. Kalau kita dah sebelum bulan Ramadan ni kita cakap pun ikut main dan lepas ikut main dan lepas. Apa nak keluar dalam mulut kita ni keluar baik benda tu buruk ke benda tu baik ke, kita keluar aja. Tapi bila kita keluar daripada bulan Ramadan, apa yang keluar daripada mulut kita itu kita tapih dulu. Benda yang sampai kepada benda yang nak keluar daripada mulut kita ni kita ambil daripada pesan ulama, untuk kita berfikir sebelum kita bercakap. Ataupun kita nak ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik ataupun dia diam. Kita nak keluar daripada bulan Ramadan ni, kalau sebelum bulan Ramadan kita dah rajin dah sedekah. Tak, sebelum bulan Ramadan kita dah rajin dah sedekah. Setiap hari kita akan bagi sedekah RM1. Setiap hari kita RM1 itu banyak tau. Kan, RM1 itu banyak. Sebab apa? Tak mampu, seorang pun tak mampu untuk keluarkan sedekah walaupun nilainya RM1, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi RM1 itu banyak, kan? Jadi kita nak keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan kalau sebelum ni kita duk rajin bagi RM1, maka kita keluar daripada bulan Ramadan kita bagi RM1 kupang. Naik ke kupang tak? Maksudnya ada peningkatan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membenci daripada perbuatan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, dan kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala tak bagi kita balik kepada perbuatan tersebut. Kalau kita terbalik kepada perbuatan tersebut, apa yang kita nak buat? Fafirru ila Allah, bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah
untuk menuju kepada pengampunan Tuhan kamu. Ramadan ini mengajar kita untuk kita segera balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tangguh. Apa bukti dia tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apa bukti dia? Bukti dia apabila para ulama mengajarkan kepada kita jangan tinggalkan 4 perkara ataupun 4 kalimah ini ketika mana bulan Ramadan. Jangan tinggal. Tak bisa tahu. Dan kita tak bisa tahu pun 4 perkara ni ataupun 4 kalimah ni. Ini kita dah tahu, kita ada baki lagi dalam bulan Ramadan. Jadikan 4 kalimah ini sentiasa meniti di bibir kita. Apa dia? Yang pertamanya ulama sebut jangan tinggalkan asyhadu an la ilaha illallah. Senang aja, kalimah dia senang aja. Yang pertama, jangan tinggalkan asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, jangan tinggalkan astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, jatuh. Kemudian yang ketiga, jangan tinggal ataupun nas'alukal jannah, minta syurga dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa na'udzu bika minan nar, minta lindung daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak baca? Ulama Yaman ajar dia baca gabungkan keempat-empat kalimah tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Senang tak? Asyhadu an la ilaha illallah kita pun hafal. Astaghfirullah selalu kita sebut. Nas'alukal jannah macam doa yang kita baca setiap kali lepas daripada solat tarawih. Wa na'udzu bika minan nar sama juga doa yang kita baca lepas daripada solat tarawih. Maka kita baca satu set 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Habis 3 kali, masuklah doa Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. 3 kali juga. Lepas tu ulang balik. Boleh kita buat? Kita buat sekali dulu. Kita buat sekali dulu. Bukan apa, kalau kita terlupa lepas ni nak buat. Katakan kita terlupa. Dah dengar dah bagi tadi ni. Dengar dah bagi tadi dalam kuliah subuh tapi terlupa nak buat. Mudah-mudahan kita yang kita buat dalam kuliah subuh ni Allah Ta'ala kira sebagai kita ni sebagai ahlul amal, sebagai orang yang beramal dengan apa yang kita tahu. Baik, kita buat sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Nanti ulang banyak kali. Sambil-sambil duduk balut dengan tempat, sambil-sambil duduk kacau dondoi kan. Kita baca doa ni. Kita jangan tinggal daripada bibir kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kalau 28 hari sebelum ni kita tak tahu ataupun terlupa nak beramal dengan orang pernah dengar anak dulu Syekh Aminuddin ada sebut tapi baru teringat balik pagi ni. Maka kita amalkan dalam tempoh beberapa jam lagi yang kita ada ni ataupun 24 jam, lebih kurang 24 jam yang kita ada ni sebelum menjelang Syawal, supaya Allah Subhanahu wa taala pandang kita hak yang saat akhir ni. Allah Taala pandang kita yang saat akhir ni. Kalau hak yang sebelum ni kita doa kita main-main. Doa kita main-main. Doa kita itu tidak ditawajuhkan. Kita tak menghadap sepenuhnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan baki jam yang kita ada ini kita menghadapkan seluruh perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita berdoa. Sebab apa? Di dalam bulan Ramadan ini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala gabungkan di antara ayat kefarduan puasa dan juga ayat yang berkaitan dengan Ramadan ini. Allah Taala sebut apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalaulah hamba tu tanya tentang diriku, bagaimanakah keadaan diriku ataupun bagaimana keadaanku, maka katakan kepada mereka inni qarib,
Sesungguhnya aku dekat dengan mereka, mujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau mereka berdoa, aku akan menjawab permohonan mereka. Falyastajibu li, aku akan mengkabuli apa yang mereka mohonkan. Wal yu'minu bi, dan perintahkan kepada mereka untuk beriman dengan aku, untuk percaya dengan ketentuanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam bulan Ramadan adalah waktu untuk mustajab doa. Seluruh daripada bulan Ramadan ini adalah waktu untuk mustajabnya berdoa. Lebih-lebih lagi doa yang tidak ditolak ini adalah doa orang yang berpuasa. Lebih-lebih lagi doa ketika mana kita nak berbuka puasa, itu juga adalah waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa. Maka dihimpunkan semua waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Jadikan baki-baki dari saat yang terakhir yang kita ada dalam bulan Ramadan ini, kalau kita ada hajat yang besar, kata Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahawa jangan kita minta sebatas apa yang kita mahu. Jangan kita minta dengan Allah Ta'ala sebatas apa yang kita nak, tapi kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebatas apa yang Allah Ta'ala boleh bagi kepada hamba. Yang kita nak dengan yang Allah Ta'ala nak bagi, mana lagi besar? Yang Allah Ta'ala nak bagi itu lagi besar. Hak kita nak atau benda hak yang ada pada perhatian kita, yang ada pada mata kita, yang ada pada fikiran kita, yang ada pada hati kita, sebatas perhatian makhluk. Sedangkan yang Allah Ta'ala nak bagi itu adalah sebatas pemberian yang nak memberi, sebatas pemberian Tuhan yang Maha Pemurah, yang tidak pernah berkira dengan hamba. Kalau kita nak bagi kepada orang, contohlah, beza orang main minta sedekah dengan kita, kita akan bagi dengan apa yang dia minta. Beza dengan yang kita nak bagi dekat orang, kita akan bagi lebih daripada apa yang dia minta. Kerana itu Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid hafizahullah ta'ala menyebutkan, jangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebatas yang kita mahu, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebatas dengan apa yang Allah Ta'ala boleh berikan kepada hamba. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terlalu banyak daripada manfaat-manfaat Ramadan ataupun muhasabah Ramadan yang boleh kita renungkan. Antara yang kita sebutkan tadi, kemudian antara yang lain bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu bersahabat dengan Al-Quran. Sebaik saja kita melangkah keluar daripada bulan Ramadan, memanglah bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Kita pun janganlah menurunkan Al-Quran daripada almari baju kita pada bulan Ramadan sahaja. Sebab apa dia kata Al-Quran ini turun daripada bulan Ramadan. Jadi Al-Quran itu kita buat turun daripada almari kita. Jangan begitu. Jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita sepanjang masa. Sebaik kita melangkah keluar daripada bulan Ramadan ini juga, kita sentiasa bersahabat dengan Al-Quran, supaya kita mendapat daripada apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada orang yang membacanya dan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan tentang Syawal ataupun bila kita nampak sahaja hilal hari raya, hilal ataupun ada bulan Syawal. Satu soalan saya nak tanya kepada muslim-muslimat hadirat sekalian. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang melihat anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Saya nak tanya dekat sini, siapa yang masa dia mula-mula puasa itu dia nampak anak bulan? Ada? Tak ada siapa? Tak ada siapa yang nampak anak bulan. Jadi kalau kita tak nampak anak bulan, tak payah puasa orang. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa daripada kamu yang nampak anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Siapa yang faham lagu tu, jenuh. Siapa yang faham lagu tu, tak nampak anak bulan, tak gaduh puasa. Abang ada tak nampak anak bulan pun tak gaduh nak raya. Jadi kita memegang kepada kepercayaan pemerintah. Apabila pemerintah memaklumkan ataupun fiqah kita pada pemerintah yang mengkhabarkan tentang penampakan anak bulan Ramadan, maka kita berpuasa. Begitu juga apabila pemerintah menyatakan bahawa adanya anak bulan untuk Syawal, maka kita akan sambut hari raya. Maka hari raya ini adalah bukan hari yang untuk kita sekadar kita bergembira. Jangan kita faham apabila melakukan ibadah itu hanya sebatas kita solat, sebatas kita berpuasa, sebatas kita mengeluarkan sedekah, sebatas kita berzakat dan sebagainya. Ya, itu semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya hari raya juga adalah hari kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak menunaikan ibadah di dalam hari raya? Yang pertamanya, bila sampai saja berita kepada kita dalam nampaknya anak bulan Syawal, ataupun dah diumumkan kepada kita bilakah akan jatuhnya 1 Syawal,
maka yang pertama keluar sekali daripada mulut kita adalah Alhamdulillah. Sebab apa? Bergembira dengan datangnya hari raya. Bergembira dengan datangnya hari raya bukan sebab kita seronok Ramadan ini meninggalkan kita, bukan. Tapi sebab datangnya satu nikmat lagi yang lain untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab apa Allah Ta'ala sebut, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah Ta'ala sebut وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, sempurnakanlah bilangan hari di dalam bulan Ramadan kamu, sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Ada orang dia 31 hari, ada orang dia 28 hari. Macam mana jadi guru? Kalau dia mula puasa dekat tempat orang lain, raya dekat tempat orang lain, dia akan jadi, mungkin dia akan puasa 31 hari ataupun kurang daripada. Baik. Walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan hari Ramadan kamu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pemberian hadiahnya kepada kamu. Bertakbir itu sebagai salah satu tanda kita mengucapkan ataupun menunjukkan kegembiraan kita dengan kedatangan Syawal. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu termasuk ke dalam orang yang bersyukur. Maksudnya bila dapat sahaja berita datangnya Syawal, syukur dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Taala bagi peluang untuk kita buat satu lagi ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, perbanyakkan takbir di dalam ataupun pada malam hari raya. Jadi takbir ni dia ada dua jenis. Takbir ni dia ada dua jenis. Semua dah tahu kot. Takbir mursal dengan takbir muqayyad. Takbir mursal dengan takbir muqayyad. Jadi takbir mursal ini adalah takbir yang tidak terkait dengan waktu solat. Takbir mursal adalah takbir yang tidak terkait dengan waktu solat. Takbir muqayyad adalah takbir yang terkait dengan waktu solat. Jadi takbir muqayyad ini, takbir muqayyad dia buat bagaimana? Takbir muqayyad dia buat kalau dia lepas dia solat, sebelum dia fikir yang lain, sebelum dia baca doa, dia takbir dulu. Itu takbir muqayyad. Sebenarnya takbir muqayyad ini dia terkait dengan hari raya Aidil Adha selalunya. Takbir muqayyad bagi bulan Syawal, dia hanya ada pada waktu Maghrib dengan Isyak itu saja. Tapi takbir mursal ini pula adalah takbir yang terkait ataupun yang tidak terkait dengan solat, dan dibuat selepas daripada kita selesai wirid dan juga membaca doa. Lepas kita selesai baca doa, baru kita takbir. Baru kita takbir raya. Itu dipanggil sebagai takbir mursal. Dan takbir mursal ini berterusan. Dia berterusan sampai bila? Sampailah imam angkat takbir ketika mana solat hari raya. Itu dipanggil sebagai takbir mursal. Berapa kali nak takbir? Takbirlah sebanyak mana mungkin yang kita nak takbir. Tapi tak apa yang mana Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, tak disyaratkan pun untuk kita baca sampai ke situ. Takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nak takbir yang tu saja pun boleh. Pun boleh. Jadi takbir itu diteruskan sampailah imam angkat takbir solat sunat hari raya. Baik, selesai sebaik saya imam angkat takbir solat sunat hari raya, maka sudah pun tidak ada takbir mursal tadi. Tak ada takbir hari raya. Sebab tu lepas sembahyang sunat hari raya Aidil Fitri, kita tak dengar dah imam takbir. Tapi kalau lepas solat sunat hari raya Aidil Adha, baik imam bagi salam, imam akan takbir. Jadi itu beza. Jadi takbir ini sebagai satu perlambangan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, satu perlambangan untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, satu perlambangan bahawa kita menyambut kedatangan Syawal ini dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang tadi kita sebut ucapkan syukur, yang kedua perbanyakkan takbir, yang ketiga kita meraihkan bulan Syawal ataupun meraihkan kedatangan hari raya ini dengan tidak berpuasa, maka itu adalah satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena niat supaya kita sambut Syawal ini dengan cara kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk makan dan minum pada hari raya pertama. Kita disuruh untuk makan dan minum pada 1 Syawal, maka kita makan dan minum itu kerana suruhan Allah taala. Kerana suruhan Allah taala, maka kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambut Syawal ini dengan menggembirakan hati orang lain. Menggembirakan hati orang lain maksudnya perbuatan adat kita tu, bagi duit raya dekat budak-budak, dekat pok mak budak kita lagi dia. Kalau bagi nak pergi raya ni,
Jadi perbuatan kita menggembirakan hati orang lain, idkhalus surur fi qulubil mu'min sadaqah, memasukkan kegembiraan di dalam hati orang mukmin itu adalah satu sedekah. Memasukkan kegembiraan, elemen kegembiraan di dalam bulan Syawal adalah satu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, pun kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan sedekah pada hari raya pertama, sebab itu adalah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi elemen ibadah yang lain yang boleh kita sertakan? Antara yang lain, disuruh kita untuk memakai pakaian yang elok, kalau boleh pakaian yang baru pada hari raya, pada hari Syawal. Adapun pada hari raya Aidilfitri, maka kita mengambil daripada apa yang disebutkan, kita memakai dengan pakaian yang elok ataupun pakaian yang baru sebagai iqtida'is sunnah, sebagai kita nak mengikut sunnah, kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kebaikan orang-orang mukmin yang mana apabila mereka melakukan setiap satu perkara, Allah Taala akan bagi pahala kepada mereka, dengan syarat mereka itu melakukan dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak elakkan perbuatan kita itu daripada menjadi adat. Boleh jadi daripada apa yang kita lakukan itu boleh menjadi adat, tetapi kita nak ubah daripada kita memandang sesuatu itu sebagai adat kepada satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan yang datang kepada kita ini sebagai satu Ramadan yang tidak akan kita persiakan pada baki-baki yang terakhir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita baik pada tempoh-tempoh yang terakhir ini dan juga pada yang sebelum-sebelumnya. Allah Taala memandang semua nilai-nilai ibadah kita ini, walaupun kita terlupa untuk berniat sebagai satu nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala tetap terima daripada kekurangan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Ramadan yang kita lalui ini dan sedang kita lalui ini dan yang telah pun kita lalui ini sebagai Ramadan yang akan menghapuskan segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menghapuskan dosa kedua ibu bapa kita, yang akan menghapuskan dosa pasangan kita, yang akan menjadikan kita orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nilai ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan yang sedang kita lalui ini, yang telah kita lalui ini dan yang bakal kita lalui ini akan datang sebagai Ramadan yang akan mengubah cara hidup kita sebagai seorang mukmin yang sejati, yang mengikut jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala tidak menghalang kita daripada kebaikan-kebaikan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala tidak menatijahkan keburukan-keburukan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menghalang rahmatnya untuk sampai kepada kita daripada hadis yang dibacakan ataupun hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Jibril tadi. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, pandanglah kami, ya Allah, rahmatilah kami, masukkanlah kami ke dalam orang yang Engkau ridai, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Syawal yang bakal datang nanti sebagai bulan yang ataupun sebagai hari yang terbaik, hari yang untuk kita menerjemahkan kegembiraan kita dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari yang di mana kita tidak akan persiakan nilai-nilai ibadah yang ada di dalamnya, hari di mana kita akan menyambutnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang dihidupkan hatinya di saat hati orang yang mati, di saat hati Engkau mematikan hati orang-orang yang lalai kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang dihidupkan hatimu olehmu, ya Allah. Jadikanlah kami sebagai orang yang memanfaatkan setiap masa yang berbaki ini dan juga masa-masa yang akan datang, dan jadikanlah kami sebagai orang yang ditampung kesalahan dan kekurangan kami. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf di atas keterlanjuran bahasa ataupun kesalahan untuk bicara. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.